A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki satu surah baru, iaitu surah Al-Isra. InsyaAllah hari ini kita bersama-sama di muka surat yang ke-282, muka surat 282. Daripada surah Al-Isra, hari ini kita akan baca muka surat ini, iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-8, insyaAllah. Terima kasih kepada yang memberikan feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jadi insyaAllah seperti biasa kita akan mulakan surah ini dengan saya akan bacakan sikit untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal ayat yang pertama daripada surah Al-Isra ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, surah ini, surah Al-Isra ini adalah surah Makkiyah sebagaimana yang disebutkan oleh kebanyakan daripada ulama, kecuali terdapat beberapa ayat daripada surah ini yang dikatakan sebagai diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Tapi majoriti daripada surah ini, iaitu kebanyakan daripada ayat di dalam surah ini adalah merupakan ayat-ayatnya adalah turunnya di Makkah Al-Mukarramah. Dan ianya sangat-sangatlah dikaitkan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tetapi tidaklah kesemua daripada apa yang ada di dalam surah ini adalah merupakan turunnya berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, kecuali ayat yang pertama sahaja. Selepas daripada itu kita akan tengok juga ayat-ayat ini berceritakan tentang Bani Israel. Oleh kerana itulah maka banyak juga dari setengah-setengah nama lain kepada surah ini adalah surah Bani Israel. Jadi surah ini mempunyai dua nama lah. Yang pertama sekali surah Bani Israel, yang keduanya ialah surah Al-Isra. Tapi masyhur bagi kita ialah surah Al-Isra. Surah Bani Israel ini jarang-jarang dinamakan. Jadi kita akan tengok insyaAllah apakah yang dikandung oleh yang ada di dalam surah ini. Kita akan tengok iaitu ayat yang pertama. Daripada ayat yang pertama sekali Allah Ta'ala memulakan dengan Subhana. Subhana ini adalah merupakan kata-kata tanzih, iaitu kata-kata yang membersihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala kekurangan. Jadi ataupun dalam bahasa Arab dia kata taba'in anisu, iaitu membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala jika ada apa-apa saja sandaran dikatakan Allah Taala lemah dan sebagainya, maka itu adalah merupakan kelemahan-kelemahan yang mana yang ulama sebut ialah dianya adalah merupakan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tidak ada di dalam apa ni dalam surah ini yang mengatakan bahawa tidak ada kelemahan-kelemahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu yang ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf kadang-kadang dia letri ada masalah sikit. Jadi seterusnya ialah minta maaf sikit insya-Allah kita tengok sekejap ada masalah sikit insya-Allah. Jadi tak apa saya teruskan jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, iaitu memulakan dengan Subhana. Kemudian Allah Ta'ala sebut situ Allazi asra bi'abdihi, yang itu yang memperjalankan hambanya, hambanya daripada mana, iaitu lailan bi'abdihi, yang menjalankan hambanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam dengan hambanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan maqam yang paling tinggi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain Allah Ta'ala sebutkan beberapa tempat bahawa Nabi ni adalah merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah ada kadang-kadang tu ada beberapa hadis yang menyebutkan bahawa Nabi kita berkata adalah innama ana abdun, sesungguhnya aku ini adalah hamba, sesungguhnya aku ini adalah merupakan hamba, iaitu hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan kamu angkatkan aku ni sebagaimana apa yang berlaku lah kan kepada kepada raja-raja lah kan dan sebagainya. Mana minta maaf skrin dia hilang dia maaf, saya pun tak tahu kenapa kan. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahawa itulah kedudukan dia yang tertinggi sekali. Jadi Allah SWT menyebutkan di sini minta maaf sekali lagi menyebutkan di sini bahawa makam yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seseorang manusia, dan juga even kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ialah apabila dia ni adalah di makam hamba kan. Kemudian Allah Taala sebut situ juga selepas daripada itu ialah asra tadi maknanya ialah berjalan pada waktu malam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam Jadi seterusnya kita tengok seterusnya ialah Allah Ta'ala sebut selepas itu malam. Jadi malam ini disebutkan oleh ulama sebagai nakirah. Nakirah ni maknanya tak ada alif lam, maknanya lailan. Jadi apakah makna nakirah ini, makna lailan ini? Maksudnya ialah bukannya keseluruhan malam tu, bukannya daripada awal maghrib sampailah kepada isyak, bukan, daripada awal maghrib sampai kepada subuh, bukan, tetapi ialah satu cebis saja daripada waktu malam tu, satu cebis saja. Jadi sebab itulah dia kata lailan minal masjid, satu cebis daripada malam, minal masjidil haram, daripada masjidil haram. Jadi dalam ayat ini disebutkan masjidil haram, tetapi di dalam hadis yang lain ada satu hadis, misalnya dalam hadis disebutkan bahawa Nabi ini diisrakan daripada rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini ialah mak saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahawa Nabi satu malam tu dia ketika tidur maka dia dibangunkan, kemudian tapi dalam hadis tersebut juga dibawa Nabi ini ke Masjidil Haram. Sebab itulah setengah ulama kata tak penting di sini di mana rumah mana, tetapi yang pentingnya ialah dia itu daripada Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Kenapa Masjidil Haram dinamakan haram? Kerana diharamkan di situ. Ulama mengatakan hampir sepakat ulama mengatakan dinamakan haram ialah kerana di situlah diharamkan pembunuhan, diharamkan dipotong pokok-pokok, diharamkan pemburuan dan sebagainya. Di mana? Iaitu di tanah haram tu. Kemudian ke mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan? Iaitu di ilal Masjidil Aqsa. Aqsa tu maknanya jauh. Aqsa maknanya jauh. Jadi maksudnya ialah dibawa daripada Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa. Jadi jauh. Kenapa dia katakan jauh? Kerana dia ni jauh daripada Mekah kan. Kalau bagi orang Arab pun bila Masjidil Aqsa di di Jerusalem ni kita kata di Masjidil Aqsa lah kan di Ardul Muqaddas di Syam ni kira jauh, tempat tu adalah jauh daripada tanah Arab. Sebab tu dinamakan Masjidil Aqsa. Itu satu pendapat lah daripada ulama yang masyhur. Kemudian allazi barakna haulahu, yang Allah Taala kata yang kami berkati di sekelilingnya. Diberkati sini, diberkati ulama-ulama sebut daripada dua sudut lah. Yang pertama sekali dari segi keagamaan, dari segi dinian, iaitu apa? Diberkati ni kerana di situlah ramainya diutuskan rasul-rasul. Kalau di Makkah Al-Mukarramah ni ada dua rasul saja, iaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di Baitul Maqdis ni di situlah terletaknya ramai nabi-nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimakamkan pun di situ. Banyak daripada mereka dimakamkan di situ Nabi Zakarianya, Nabi Isanya, Nabi Musanya, Nabi Ibrahimnya, Nabi Yaqubnya dan lain-lain lagi. Jadi sebab itulah dikatakan. Dan kemudian yang keduanya keberkatan dari sudut duniawi. Kenapa? Kerana di situlah banyaknya ada sungai-sungainya, ada kesuburannya, ada pokok-pokok dan macam-macam lagi lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kurniakan kepada tanah di Baitul Maqdis tu ialah tanah yang subur, tanah yang diberkati. Kemudian Allah Taala kata tujuan dia linuriyahu. Linuriyahu. Allah Taala bawakan tu, perjalankan Nabi kita tu pada waktu malam tu linuriyahu, untuk Allah Taala tunjukkan min ayatina, sebahagian saja, bukan makna keseluruhan, sebahagian daripada ayat-ayat kami, daripada tanda-tanda kehebatan kami, kebesaran kami. Sebab
yang berlakunya, yang pasti berlakunya Isra' ni adalah berlaku selepas daripada kematian Khadijah dan juga selepas daripada kematian Abu Talib, yang mana Nabi SAW pada masa itu sangat-sangatlah sedih sehingga dinamakan pada tahun itu sebagai Amul Al-Huzni. Jadi bilakah berlaku Isra' Mi'raj ni dengan detailnya dan sebagainya, maka banyaklah perbincangan ulama. Mungkin tempat ini dalam sesi kita ni tak sempatlah kita nak ceritakan semua sekali kan, tetapi ianya dikatakan berlaku sebelum daripada hijrah, selepas daripada kematian Khadijah. Maknanya sebab di dalam hadis disebutkan bahawa Khadijah ni dia meninggal sebelum lagi diwajibkan solat, sedangkan solat ni diwajibkan 5 waktu. Solat 5 waktu maksudnya diwajibkan selepas apabila Nabi ni Isra'. Jadi di dalam ayat ini hanya disebutkan Isra' saja, tak disebutkan Mi'raj. Tetapi ulama-ulama mengatakan bahawa Mi'raj ini disebutkan secara tidak langsungnya di dalam surah An-Najmi. Mi'raj tu Jadi Isra' ni kemudian Mi'raj ke atas Dan juga Mi'raj ini disebutkan dengan jelas oleh ulama, oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat sahih. Jadi selepas daripada itu Allah Ta'ala kata innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala ini sangat-sangatlah sami' dan juga sangat-sangatlah basir. Kemudian Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu ayat nombor 1. Ayat nombor 2 tu Allah Ta'ala sebutkan wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhizu min duni wakila. Jadi Allah Ta'ala selepas daripada sebutkan iaitu kehebatan Allah Ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang memperjalankan Muhammad tu, bukan dia berjalan sendiri. Allah Ta'ala yang memperjalankan Nabi kita tu kan, menaiki burak Burak ni sebagaimana disebutkan dalam hadis ialah satu binatang yang berwarna putih, lebih besar daripada keldai tapi lebih kecil daripada baral. Maknanya dia ni sederhana di antara baral dan juga keldai. Jadi Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kedua ni sebagaimana Allah Ta'ala lah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kelebihan tersebut, maka begitulah juga Allah Ta'ala lah juga yang telah memperdatangkan apa? Iaitu Nabi Musa ni dengan Alkitab. Alkitab itu ialah maksudnya ialah At-Taurah. Iaitu dan waja'alnahu, dan kami jadikan, Allah Ta'ala kata Taurat ini adalah menjadi hudan li Bani Israel, menjadi petunjuk kepada Bani Israel supaya mereka nampak dalam kegelapan, dan mereka ni membebaskan mereka daripada dolalah, daripada kesesatan. Dari gelap tak nampak kan mana betul mana salah. Tiba-tiba Allah Ta'ala datanglah kepada mereka ni Taurat, iaitu melalui Nabi Musa AS. Jadi begitulah sebagaimana Allah Ta'ala memperjalankan. Allah Ta'ala lah juga yang telah memberikan kitab Taurat ni kepada Nabi Musa AS untuk menjadi hudan kepada Bani Israel. Allah di mana dalam tu memperingatkan kepada Bani Israel, iaitu apa? Allah tattakhizu min duni wakila, supaya kamu ni jangan mengambil jangan ambil selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakil. Wakil ni artinya ialah ma'bud. Wakil lah maknanya ialah yang disembah, yang ditunduki, yang diharapkan dan sebagainya, yang diserahkan apa-apa saja, jangan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu yang ada di dalam Taurat atau yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa yang berlakulah pada hari ini itu adalah sangat-sangat jauh dah kan. Seterusnya ayat yang ketiga, kita akan tengok ayat yang ketiga. Allah Ta'ala sebut lagi kan, zurriyata man hamalna ma'anu. Bani Israel ni Allah Ta'ala ingatkan mereka kan, memperingatkan kelebihan yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, iaitu apa? Mereka ini adalah merupakan zuriat daripada orang yang telah Allah Ta'ala berikan. Mereka ni dapat menduduki bersama dengan Nabi Nuh AS. Maknanya terselamat daripada banjir besar tu. Kamu ni siapa? Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingatlah kamu bahawa kamu ni adalah merupakan keturunan daripada orang-orang yang berada di dalam kapal Nabi Nuh tu. Sebab semua selain daripada yang berada dalam kapal Nabi Nuh tu semua dah mati. Sedangkan kamu adalah merupakan. Jadi Allah Ta'ala ingatkan mereka ini kekurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka ini, zurriyatan man hamalna ma'anu. Kamu semua adalah merupakan zuriat orang-orang yang berada bersama dengan Nabi Nuh di dalam kapalnya. Innahu kana abdan syakura. Ingatlah bahawa Nabi Nuh ni adalah merupakan seorang yang abdan, seorang hamba yang bersyukur. Allah Ta'ala sebutkan perkara ni, abdan syakura ni, nak ingatkan kepada Bani Israel bahawa mereka sepatutnya juga adalah sepatutnya menjadi seorang hamba yang bersyukur.
Sebagaimana Nabi Nuh ni bersyukur, kamu kena ingat juga, kamu sepatutnya kena jadi orang bersyukur. Kamu berada di dalam kapal Nabi Nuh. Kenapa kamu ni tiba-tiba? Jadi Allah Ta'ala memberi hint kat sini, memberitahukan bahawa Bani Israel adalah Bani orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya Allah Ta'ala terus menceritakan tentang keadaan Bani Israel. Kita tengok selepas daripada itu Allah Ta'ala sebut wa qadaina. Allah Ta'ala sebut wa qadaina ila Bani Israel. Qadaina tu maknanya ila akhbarna, maksud dia akhbarna maknanya memberitahu, maknanya a'lanna, kami telah i'lankan, kami telah beritahukan kepada Bani Israel, ila Bani Israel fil kitabi. Fil kitab di sini ada dua pendapat. Ada setengah ulama tafsir kata maksud kitab sini lah dalam Taurat. Maksud di dalam Taurat ni Allah Ta'ala dah cerita dah kepada mereka apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka buat ni, apa yang terjadi kepada mereka. Setengah ulama kata bahawa maksud fil kitab di sini adalah maksudnya adalah di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz iaitu Allah Ta'ala telah menetapkan. Jadi ada dua pendapat lah dalam ayat yang keempat ini, iaitu yang pertamanya ialah Allah Ta'ala telah memberitahu kepada Bani Israel ni bahawa mereka akan begini nantinya. Satu lagi ialah satu pandangan ulama lagi mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan di dalam Lauh Mahfuz bahawa Bani Israel akan begini dan begini. Jadi itu adalah dua yang dikatakan adalah dua pendapat ulama lah kan, yang disebutkan tentang maksud Alkitab sini. Jadi apa-apa pun kita insya-Allah kan, mungkin ada orang bertanya lah kenapa tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada Bani Israel ini mereka akan begini. Samalah dengan apa yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ceritakan melalui lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan, dalam hadis-hadis disebutkan bahawa umat aku akan begini. So kita tengok bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menceritakan apa yang akan berlaku kepada umat aku, tapi dia berlaku juga kan. Maknanya begitulah juga kepada Bani Israel ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sebutkan di dalam kitab Taurat bahawa kamu akan begini. Tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan begini itu Allah Ta'ala nak ingatkan mereka bahawa kalaulah kamu, iaitu sunnatullah dipanggil, iaitu kalau kamu buat macam ni maka begini akan berlaku, kalau kamu buat macam ni begini akan berlaku. Itu adalah peringatan Allah SWT. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan di dalam Taurat sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian daripada ulama tafsir. Maksud Alkitab di sini ialah maksudnya ialah Taurat. Jadi kita baca seterusnya ialah Allah Ta'ala kata apakah yang disebutkan, apakah yang telah menjadi ketetapan itu, iaitu la tufsidunna fil ardi marratain. Allah Ta'ala kata kamu Bani Israel ini akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini sebanyak 2 kali. Apakah kerusakan yang dimaksudkan sini? Kerusakan yang dimaksudkan sini oleh kebanyakan ulama menyebutkan kerusakan mereka ini ialah kerusakan seperti mereka ini telah mengubah kitab Taurat sebagai contohnya. Yang kedua, mereka membunuh nabi-nabi. Yang ketiganya, mereka ni banyaklah perangai-perangai kecewetan mereka sebagaimana yang berlaku kepada kisah anak lembu dan sebagainya kan. Jadi itu ialah di antara perkara-perkara yang dikatakan sebagai kejahatan la tufsidunna. Kamu akan membuat kerusakan. Bukanlah kerusakan tu hanya maknanya kerusakan atas muka bumi, bunuh orang lain dan sebagainya sahaja, tetapi kerusakan tersebut ialah tahrif Alkitab tu, iaitu mengubah Quran tu, mengubah Taurat tu sendiri adalah merupakan satu kerusakan yang besar kan. Jadi Allah SWT sebut la tufsidunna fil ardi marratain, 2 kali, dan kemudian wala ta'lunna uluwan kabira. Allah Ta'ala kata wala ta'lunna, iaitu kamu ni akan bangga, ego, sombong dalam keadaan uluwan kabira, sedahsyat-dahsyatnya. Mana kamu ni berlaku kedahsyatan, iaitu kamu ni terlalu sombong di atas dunia ini sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT di sini kan. Jadi apa yang kita tengoklah kan yang berlaku memang itulah perangai orang-orang Yahudi kan yang tidak terpisah gitu kan. Berlaku lagi sampai sekarang ni. Kemudian seterusnya ialah Allah SWT sebut ceritakan dalam ayat yang kelima, insya-Allah yang dalam ayat kelima kita tengok situ, fa iza jaa wa'du ulahuma. Jadi kemudian Allah Ta'ala sebutkan apabila berlaku tu kan, ja'a wa'du, iaitu janji yang pertama tu. Ada 2 kali Allah Ta'ala kata kamu ni akan membuat kerusakan, akan membuat kejahatan sebanyak 2 kali ni. Allah Subhanahu Ta'ala sebutkan pada masa yang pertama tu apa yang berlaku apabila fa iza ja'a wa'du ulahuma, yang round yang pertama tu yang berlaku tu, maka datanglah Allah Subhanahu Ta'ala kata apabila ianya berlaku, ba'asna alaikum ibadan lana uli ba's. Allah Subhanahu Ta'ala kata maka kami akan utuskan kepada kamu ini, iaitu hamba-hamba
kami uli ba'sin syadid, yang mana yang mempunyai kekuatan yang sangat-sangat. Siapakah yang dimaksud di sini? Iaitu Allah Ta'ala sebutkan kat sini, apabila kamu ni buat jahat yang pertama, maka Allah Ta'ala telah utuskan hamba kami ni tak semestinya orang Islam tapi hamba kami maksudnya ialah manusia-manusia juga yang datang, yang telah menghancurkan mereka ini, yang telah, jadi maknanya kalau kamu buat jahat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan datang menghancurkan kamu, menghantar azab kepada kamu dalam bentuk iaitu manusia yang menyerang kamu. Jadi ada setengah ulama kata menceritakan bahawa apa yang berlaku ni, apa yang disebutkan oleh Allah ni, maksudnya ialah kehancuran Bani Israel yang pertama apabila selepas daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman dah bergantung kepada anak-anaknya dan anaknya, tiba-tiba datanglah saat kehancuran di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menghantar satu tentera satu tentera daripada Babil. Mereka ni ialah Babil ni mana Babylon daripada Babylon, itu daripada Iraq, yang diketuai oleh seorang raja bernama, dalam bahasa Arab ni Bukhtanasar. Bukhtanasar ni dalam bahasa Inggeris disebut Nebuchadnezzar. Jadi dia ni ialah satu tentera yang datang daripada Farsi lah pada masa itu, iaitu datang daripada Iraq ni, daripada Babylon, kemudian datang menghancurkan Bani Israel ni di Baitul Maqdis. Jadi sehancur-hancurnya, sebagaimana Allah Ta'ala sebut ni, fajasu khilalad diyar, mereka ini datang dan mereka ini masuk sampai ke rumah-rumah, masuk kepada fajasu khilalad diyar tu memasuki ke dalam sampai ke ceruk-ceruk rumah gitu maksud dia. Wa kana wa'dan maf'ula, Allah Ta'ala kata, dan itu adalah merupakan janji yang pasti akan berlaku, dan ianya telah berlaku, sehingga hancurlah Bani Israel pada masa itu, yang dikatakan bahawa mereka mempunyai 12 kabilah. Lalu sebahagian daripada kabilah itu telah dibawa lari oleh Bukhtanasar tadi, Nebuchadnezzar tadi, ke negeri Babylon, dan maka berpecah-pecahlah mereka, hancurlah kerajaan mereka pada masa itu, kerajaan yang telah diasaskan oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan sebagainya, nabi-nabi terdahulu. Kemudian selepas daripada itu, apa lagi yang berlaku? Summa radadna lakum, Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke-6 insyaAllah, ayat yang ke-6, Allah Ta'ala kata summa radadna lakumul qarrah. Kemudian selepas daripada itu, selepas daripada kehancuran yang berlaku itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi balik kepada mereka. Qarrah ni maknanya ar-rujuk, maknanya selepas daripada mereka telah sedar kejahatan mereka, mereka telah bertaubat balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas apa yang mereka lakukan, atas kejahatan-kejahatan mereka tadi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah kembalikan. Summa radadna lakumul qarrah alaihim. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan kepada mereka semula, iaitu mereka ni mampu mengumpulkan balik kekuatan mereka, membina balik, disebutkan membina balik kerajaan mereka dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala kata wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan kemudian kami bekalkan, kami jadikan untuk mereka ini dengan harta dan juga anak-anak. Maknanya lahirlah anak yang ramai, mereka ni dapat anak yang ramai, lalu mereka pun menjadi ramai, wa ja'alnakum aksara nafira, dan kemudian Allah Ta'ala kata menjadikan mereka ini, dan kami jadikan mereka ini wa ja'alnakum aksara nafira, orang yang paling banyak. Mana kalau ikut satu penafsiran, dia kata aksara nafira ialah maksudnya ialah orang-orang yang banyak, anak-anak mereka ni banyak, kumpulan mereka ni ramai dan sebagainya lah kan. Jadi itu adalah merupakan tapi ada menurut satu pendapat ulama tafsir yang moden disebutkan, yang saya sendiri pernah dengar penjelasan kepada ayat ni ialah, dia kata ayat ini ialah disebutkan aksar nafira. Nafira ni dia boleh jadi ialah manusia, orang. Ada dia kata nafira ni ialah juga itu seruan, iaitu suaranya ialah sebanyak Jadi dikaitkan dengan apa yang sedang berlaku lah pada hari ini, iaitu kalau kita tengokkan bahawa orang-orang Yahudi ini, mereka ini yang pertama sekali ialah mereka ini bi amwal, mereka ni banyak harta, mereka memiliki bank-bank, dan mereka ni memiliki kekuasaan dunia ni lah kan, sebagai contohnya kan, iaitu seolah-olahnya ekonomi ni mereka pegang. Itu yang pertama, aksara bi amwalin wa amdadnakum bi amwalin. Kemudian yang keduanya, mereka ni banin ni anak-anak walaupun mereka dari segi bilangannya tak ramai, tapi mereka ni seolah-olah menguasai manusia, menguasai orang semua dan pergerakan manusia dan sebagainya kan. Walaupun kadang-kadang orang tu adalah Kristian, orang tu adalah bukannya Yahudi, tapi mereka dapat kontrol orang tu. Itu yang dikatakan oleh sebahagian daripada ulama yang membawa tafsir kepada ayat ni. Kemudian yang ketiganya, Allah SWT kata waja'alnakum aksara nafira, mereka ni banyak suara. Kalau kita tengok mana media-media massa, majoriti yang dipegang oleh mereka, oleh Yahudi pada hari ini. Itu adalah sebahagian daripada penafsiran yang dibuat oleh ulama moden yang menceritakan, yang berkaitan dengan ayat ini, iaitu ayat yang ke-6 yang baru saja kita baca sebentar tadi kan. Seterusnya Allah SWT pun membuatlah kita kata
dari segi undang-undangnya, dari segi prinsipnya, iaitu apa? Allah SWT sebutkan selepas daripada menceritakan tentang Bani Israel ini, Allah Ta'ala kata in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu ni buat baik, sebenarnya kebaikan kamu itu adalah sebenarnya adalah li anfusikum, untuk kamu, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita buat baik itu untuk kita. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala kata in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik itu adalah untuk kamu. Dan kemudian wa in asatum falaha. Tapi kalau kamu buat jahat, wa in asatum falaha, maka kamulah yang akan terkena azabnya. Kamulah yang akan terkena, akan kembali kepada kamu. Maknanya kebaikan adalah untuk kita. Kalau kejahatan pun sebenarnya akan kembali kepada kita. Jangan kita rasa bahawa kejahatan itu akan balik kepada orang lain dan sebagainya. Seterusnya Allah Ta'ala kata fa iza jaa wa'dul akhirah. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan semula, tengok kan, kembalikan semula kepada cerita Bani Israel tadi. Apabila telah datang wa'dul akhirah, iaitu janji yang kedua. Kan ada dua tadi. Allah Ta'ala kata yang pertama dah berlaku, kemudian yang kedua ni apabila telah datang janji yang kedua, liyasu'u wujuhakum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan liyasu'u wujuhakum, iaitu muka mereka ni akan datang untuk memuramkan muka, maknanya menyebabkan kamu sedih. Gitu kan. Liyasu'u, yasu'u ni maknanya menghuduhkan muka, menyebabkan muka tu murum, wujuhakum, muka-muka kamu, waliyadkhulul masjidah, dan mereka akan masuk ke dalam masjid. Masjid di sini dikatakan ialah Masjidil Aqsa, iaitu Allah Ta'ala akan kirim lagi apabila kamu buat kejahatan yang kedua, maka Allah Ta'ala akan kirimkan orang yang akan masuk ke dalam masjid, waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwal marrah, sebagaimana yang telah dimasuki orang-orang sebelum daripada ni yang telah dikirimkan oleh Allah untuk masuk ke dalam masjid itu. Dan kemudian Allah Ta'ala kata waliyutabbiru ma'alau tatbira, dan mereka ini akan menghancurkan. Waliyutabbiru ni maksudnya ialah akan menghancurkan, yuhliku, mereka akan menghancurkan dengan sehancur, ma'alau tatbira, dengan sehancur-hancurnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sini sebenarnya nak menceritakan kepada kita, walaupun kita kata banyak pelbagai pandangan ulama tafsir yang mengatakan apakah maksud yang pertama, apa maksud yang kedua kan, ada yang kata begini, ada yang kata begini, tetapi bagi kita ialah kita faham kan secara keseluruhannya bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menceritakan kalau kamu ni berbuat baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membalas kebaikan kamu. Kan, kalau kamu ni buat kejahatan, Allah Ta'ala akan menghantarkan orang-orang yang akan menghancurkan kamu, menghancurkan azab dalam macam bentuk. Mungkin kita kata bentuk tu dalam bentuk ialah gempa bumi ke, dalam bentuk apa-apalah kan, disaster ke dan sebagainya. Tetapi juga kemungkinan juga Allah Ta'ala akan hantar manusia-manusia kan, yang mana yang mungkin dia ni adalah zalim dan sebagainya, dia akan menghancurkan orang-orang tersebut kan. Jadi kalau kita sebagai orang Islam yang kita boleh ambil pengajaran daripada sini ialah bahawa kan ini apa yang telah berlaku kepada Bani Israel. Allah Ta'ala sebutkan ini tentang kisah Bani Israel yang mana dia kemungkinan juga akan berlaku kepada kita jika sekiranya kita melakukan perkara yang sama kan. Jadi insya-Allah kita akan teruskan melihat kan apakah yang Allah SWT akan ceritakan di dalam kisah dalam surah ini, surah Isra ini, seterusnya selepas daripada diceritakan konsep-konsep prinsip-prinsip ini dan ceritakan apa yang telah berlaku kepada Bani Israel ini. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam sesi akan datang, insya-Allah di muka surat 283. Insya-Allah jumpa lagi di setiap hari, insya-Allah pada pukul 6.30 pagi waktu Malaysia, waktu Brunei, sehingga pukul 7 pagi insya-Allah waktu Malaysia, waktu Brunei, insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk share, subscribe, follow dan juga insya-Allah komen dan juga like, insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah di sesi akan datang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.